Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya kepada kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tajuk yang kita akan perbincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan satu tajuk hadis, iaitu Fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ambil daripada pelajaran hadis yang ke-10 dalam Usuluddin tingkatan 2. Hadisnya berbunyi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa kana an-nabi yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffah wa u'titu asy-syafa'ah. Iaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi-nabi sebelum aku, yang mana aku ditolong dengan rasa takut di hati musuhku selama 1 bulan, dan bumi dijadikan sebagai tempat solat dan suci bagiku, dan siapa sahaja dari umatku yang sampai waktu solat padanya, maka hendaklah ia melaksanakan solat, dan dihalalkan harta rampasan perang bagiku, dan seorang Nabi diutuskan untuk kaumnya sahaja, manakala aku pula diutuskan untuk manusia keseluruhannya, dan aku diberi syafaat. Tu hadis Nabi SAW. Nabi kata, aku diberikan 5 perkara yang orang lain tak dapat, nabi-nabi lain tak dapat. Yang pertama, Rasulullah kata, dia diberi rasa takut di hati musuh selama 1 bulan. Sebab tu kalau kita tengok dalam siri-siri peperangan Nabi SAW, kebanyakannya musuh ni melarikan diri. Mereka takut nak berperang. Sebab mereka bertolak untuk berperang tu, dah ada perasaan takut dalam diri mereka. Kemudian bumi dijadikan tempat solat dan suci bagiku. Okey, pada rangkaian yang kedua ni, pada perkara yang kedua ni, kita ada juga belajar berkaitan dengan tayamum kat sini, yang mana bumi dijadikan tempat solat dan suci bagiku. Okey, suci bumi, tanah tu adalah berkait dengan tayamum. Okey, dalam bab tayamum pun ada dinyatakan hadis ni. Dan kemudian sesiapa saja yang dari umatku sampai waktu solat padanya, hendaklah dia melaksanakan solat. Okey. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang bagiku. Okey. Halal harta rampasan perang. Bila berlakunya peperangan, musuh tewas, harta-harta dia, tawanan-tawanan adalah halal bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian seorang Nabi diutuskan untuk kaumnya sahaja, dan aku pula diutuskan untuk seluruh manusia.
Okay, kalau nabi-nabi yang lain diutuskan untuk umat dia, kaum dia sahaja, tapi Nabi Muhammad ni untuk seluruh umat. Kemudian aku diberikan syafaat. Okay. Dan Nabi Muhammad ni dia ada syafaat di akhirat kelak yang memudahkan urusan orang lain di akhirat. Okay, kemudian kita lihat kepada ma'anil kalimat. Okay, yang pertama, a'taitu khamsan ta'didun lil fadail, iaitu banyaknya kelebihan, pelbagai kelebihan. Ar-ru'bi al-wajlu wal khauf, rasa takut dan gerun. Kemudian masjidan maudi'us sujud, tempat sujud. Yang keempat, tahuran mutahharu li ghairihi, tempat suci untuk orang lain. Al-ghanaim ma akhaza minal kuffar fil harbi, apa yang dirampas daripada musuh ataupun orang kafir dalam peperangan. Asy-syafa'ah at-timasul afwi anil ghairi, mempercepatkan pengampunan untuk orang lain. Okey, khasa'isur rasul. Kita tengok kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasa'isur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya, berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Yang pertama, jami'u biqa'il ardi masjidan yusalli fiha fi ghairi istisna. Semua bahagian bumi boleh dijadikan tempat-tempat sujud untuk bersolat padanya tanpa pengecualian. Yang kedua, hasalat ummatul Muhammadiyah si'atul arzaki wal khairat. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak rezeki dan kebaikan. Okay? Antara rezeki dan kebaikannya, umat Nabi yang lain Allah datangkan, kalau ingkar, umat Nabi yang lain Allah datangkan azab secara terus. Ada yang di balik bumi, ada yang tenggelam, ada yang banjir besar. Tapi umat Nabi Muhammad ni dia tak lenyap keseluruhannya. Ada pembalasan, cuma umat Nabi Muhammad ni akan ada sehingga hari kiamat tanpa diberikan balasan-balasan yang terus melenyapkan umat Muhammad daripada muka bumi. Itu antara rezeki dan kebaikan, dan kita sendiri pun merasai banyaknya rezeki Allah dan kebaikan yang Allah bagi pada kita. Kemudian yang ketiga, wa'adallah binasril azim, Allah menjanjikan kemenangan yang besar kepada umat Nabi Muhammad. Yang keempat, asy-syafa'atu fil khalqi syafa'atan khassah. Nabi Muhammad boleh memberi syafaat dengan syafaat yang khusus di akhirat kelak. Bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam ammatan lil alamin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia. Okay? Daripada bermulanya kebangkitan baginda sehinggalah ke hari kiamat. Walaupun Rasulullah itu telah tiada, tapi kita ni adalah umat dia. Okay, kemudian kita tengok yang terakhir, perbincangan dalam hadis ni adalah apa yang boleh dipelajari ataupun pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama, tahaddasul insan bi ni'amillahi alaihi, mengajar manusia bersyukur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaunul ghanaim halalan fi haqqi hazihil ummah, harta rampasan perang dihalalkan untuk umat ini, untuk umat Nabi Muhammad. Tafdilu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya'i wal mursalin. Hadis ni juga menyatakan kepada kita kelebihan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi utusan Allah yang lain. Kemudian anna tayammamu yurfa'ul hadas kalma li ishtirakihima fi wasfit tuhuriyah. Okay, tayammum adalah boleh digunakan untuk mengangkat hadas seperti air dalam bab bersuci. Yang ayat yang kedua tadi itulah. Waju'ilat lil ar masjidan wa tahuran.
Okey, itu berkaitan dengan tayamum. Boleh bersuci menggantikan air sekiranya ketiadaan air. Dalam bab tayamum kita dah sentuh sebelum ni. Okey, saya rasa setakat itu saja perkongsian untuk kali ini. Semoga video ini memberi manfaat untuk kita sama-sama murajaah ataupun mengulang kaji pelajaran kita dalam bab Usuluddin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.